Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk kita sambung set yang ke-9. Okey. So, untuk seterusnya, bahagian B, Madam nak bincang soalan nombor 5, 6 dan 7. Okey, soalannya ialah so untuk soalan nombor 5, soalan nombor 5, find the equation of tangent and the equation of normal to the curve at point 2, -4. Okey. So, kita ada dua benda nak kena buat. Okey, titik kita dia bagi 2, -4. Okey, titik dia dah bagi. Sekarang kita nak cari, bila kita nak cari equation, kita perlu ada dua maklumat. Maklumat yang pertama, kita kena ada gradient tangent. Maklumat yang kedua iaitu titik. Okey, titik kita dah ada 2, -4. Okey, itu kalau nak cari equation of tangent. Kalau kita nak cari equation of normal, kita perlu ada maklumat the gradient of normal, dan yang kedua the point to -4. Okey, so sekarang ni kita nak cari apakah nilai gradient tangent. Okey, gradient tangent ni sama dengan dy dx, iaitu kita bezakan fungsi, kita dapat 6x kuasa 2 tolak dengan 8x tambah dengan 1. Okey, so gradient yang kita dapat ni ialah gradient tangent. Sekarang Meda ganti nilai x dengan 2 tolak 8 darab 2 tambah dengan 1. Okey, 4 darab 6, 24. 24 tolak 16. Okey, kemudian kita tambah dengan 1. Okey, so kita dapat gradient tangent ialah 9. Okey, kalau gradient tangent dapat 9, gradient normal akan jadi negatif 1/9. Okey, selesai. Sekarang Madam nak mencari persamaan tangent. Okey, equation of tangent. Okey, y tolak 4 jadi tambah 4 sama dengan 9 x tolak dengan 2. Y sama dengan 9x tolak dengan 18 tolak dengan 4. Jadi persamaan tangent ialah 9x tolak 22. Okey, kita dapat y sama dengan 9x tolak 22. Okey, manakala equation of normal pula, kita masuk dalam persamaan. Y tolak 4 sama dengan negatif 1/9. X tolak dengan 2. 9y tambah dengan 36 sama dengan negatif x tambah dengan 2. 9y
tambah dengan X tambah dengan 34 sama dengan 0. Okey, ini adalah persamaan normal. Okey, katakan pelajar tak nak tulis dalam bentuk ni, pelajar boleh tukar-tukar kedudukan. Mungkin pelajar boleh buat Y sebagai tajuk. Okey, kedua-dua jawapan boleh diterima. Contohnya kalau jawapan yang ni, okey, jawapan yang ni pelajar nak tulis sebagai Y tolak 9X tambah 22 sama dengan 0. Okey, pelajar nak tulis jawapan bentuk ni pun sebenarnya betul. Okey, selesai soalan nombor 5. Okey, kita nak pergi pula soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Okey, kita tengok soalan sebenar. Okey, daripada fungsi asas, fungsi harga dan juga purata kos. Okey, ada beberapa soalan yang kita perlu buat, iaitu yang pertama dia nak marginal revenue function and profit function. Kita nampak kat situ macam ada dua je. Dia nak marginal revenue dan satu lagi dia nak profit. Tapi sebenarnya di situ kita kena ada 3 step. Yang pertama, kita kena cari dulu apakah revenue. Okey, so revenue sama dengan 0.1 X kuasa 2 tambah dengan 40 X. Okey, satu kita kena cari. Yang kedua, kita kena cari fungsi kos daripada average cost. So, kos kita boleh dapat dengan mendarabkan dengan X itu, ya. So, kita akan dapat 0.5 X kuasa 2 tolak 20 X tambah dengan 3,000. Okey, daripada sini barulah kita boleh jawab soalan yang pertama tu, dia nak marginal revenue. Okey, baru boleh jawab soalan A. Marginal revenue sama dengan, okey, kita padam ni sebab Medan nak tulis. Ni. So, marginal revenue function sama dengan, kita ambil fungsi R tadi, kita bezakan. So, 0.2X tambah dengan 40. Ini adalah marginal revenue. Kemudian soalan seterusnya dia tanya profit function sama dengan revenue tolak dengan cost. Okey, Medan salin dulu revenue. Tolak dengan cost. Okey. So, kita akan dapat 0.0 negatif 0.4 X kuasa 2 tambah 60 X tolak 3,000. 3,000 ni kos tetap lah, ya. Okey, so kita tengok. Sebelum kita cari benda-benda lain, kita kena tengok jawapan ni betul ke tak. Negatif 0.4 X kuasa 2 tambah 60 X tolak dengan 3,000. Okey, betul. Okey, seterusnya dia nak average revenue and profit or loss
when the cost is minimized. Okey. Soalan 6B. Okey, kata kuncinya ialah cost is minimized. Okey, ini kata kunci dia. Okey, daripada kata kunci minimize dan cost. Maksudnya, madam kena ada fungsi cost yang kita cari sebelum ni. Okey, kita tulis dahulu fungsi cost. So, cost yang kita ada sebelum ni ialah 0.5x kuasa 2 tolak 20x tambah dengan 3,000. Okey, apabila ada perkataan minimize, okey, bermaksud madam kena cari marginal cost. Lepas dapat nanti, madam akan samakan dengan kosong. So, sama dengan 0.5 darab 2 jadi x tolak 20 dan kita samakan dengan kosong. Daripada sini kita tahu kuantiti barang ialah 20. Okey, apabila kita dah buat C prime, kita teruskan dengan C double prime. So, C double prime ialah 1 besar pada kosong. Dia senyum. Bila dia senyum, maka kita akan dapat titik minimum. Okey. Yang ini kita wajib buat. Setiap kali buat, okey, C prime tu, kita teruskan lagi dengan C double prime. Okey. Kemudian barulah kita menjawab soalan. Soalan nak average revenue. Okey. So, tadi kita ada revenue function tadi. Okey, average revenue ni ada nama lain sebenarnya ya. So, madam tulis sini. Average revenue ni nama lain dia ialah fungsi harga. Okey. Fungsi harga telah diberi oleh soalan. So, PX, X kita ganti dengan 20 sama dengan 0.1x tambah dengan 40. Okey, so kita akan dapat jawapannya ialah okey. So kita akan dapat RM RM42. Okey, itu adalah nilai average revenue ataupun nama lainnya ialah fungsi harga. Yang kedua, madam nak cari nilai untung maksimum. So, untung maksimum dia macam ni, untung semasa kos minimum. So, madam ganti dengan 20 ke dalam fungsi untung. Negatif 0.4 darab 20 kuasa 2 tambah 60x tu kita ganti dengan 20 tolak dengan kos tetap 3,000. Okey, bila kita kira yang ini, ni kita kena ambil tahu ni. Tiba-tiba kita dapat jawapan negatif. Okay, negatif 1960. Okey, bila ada negatif tu bermaksud kita sebenarnya telah mengalami kerugian. Okey, bila kita jual pada kos yang minimum, kita dapati kita rugi sebanyak
RM1960. Okey. So kita tak boleh pelik sebab dalam perniagaan memang kadang-kadang kita untung dan kadang-kadang kita rugi. Iaitu norma dalam bidang perniagaan. Okey, selesai soalan nombor 6. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7A1. Okey, yang pertama. Soalan bagi fungsi f dan soalan bagi fungsi songsangan. So, soalan ni kategori baik ni, dia bagi semua. Songsangannya dia bagi E kuasa, baru puji baik, dah ada huruf P. E kuasa PX tambah dengan 2. Okey, dia bagi songsangan tapi tidak lengkap. So, madam kena cari apakah nilai P tu. Jadi nak tak nak, madam kenalah juga buat fungsi songsang bagi F. Okey, tak apa. Kita ada F inverse X sama dengan X. Okey, yang ni petua ni. Yang ni kena ingat. Okey, kemudian madam buat, madam akan dapat ln tempat X tu akan bertukar menjadi F inverse tolak dengan 2 sama dengan X. Okey, apabila madam pindahkan ln ke sebelah kanan, dia akan menjadi E kuasa X. Okey, F inverse X sama dengan E kuasa X tambah dengan 2. Okey, sekarang madam tulis jawapan yang satu lagi tu kat bawah ni. F songsang sama dengan E kuasa PX tambah dengan 2. Kita akan compare kedua-dua ni. Okey, kita akan compare. Dan kita dapati nilai P tu adalah bersamaan dengan 1. Okey, boleh? Itu 7A1. Madam dapat nilai P. Untuk 7B. Okey. So, yang ini adalah contoh 7A. Okey, sorry. Bukan 7A1. 7A. Lepas ni, madam nak terus buat soalan 7B. Untuk madam sketch graf F dan juga F inverse dalam paksi yang sama. Lepas tu madam nak tahu domain dengan range. Okey, untuk soalan 7B, madam cuba lukis graf fx dan juga inverse dalam paksi yang sama. Okey, sebelum tu madam buat dahulu paksi-paksi penting. Yang pertama, X ni. Okey, yang pertama di sini ialah nombor 2. Okey, sebab dia merujuk kepada isi perut ln tadi X tolak 2. So, madam ambil dalam tu nilai larangan dia ialah 2. 2 ni tak boleh sentuh. Okey. Seterusnya, bila madam nak lukis melibatkan songsangan, dia mesti ada garisan Y sama dengan X, garisan pantulan. Seterusnya, kalau kita buat fx, garisan biru ni dilarang sentuh. Okey, kalau songsangannya nanti garisan purple pula tak boleh sentuh. Nombornya sama, nombor 2 juga. Okey, so sekarang madam nak buat graf yang ini. Madam cuma perlu ganti
3 nilai saja. Okey, yang pertama media ganti dengan 3. Lepas tu 4. Satu lagi media ganti dekat dengan 2. Okey, semasa media ganti dengan 3, media dapat nilainya adalah 0. Okey, kalau ganti 3 dapat 0. Kalau media ganti dengan nilai 4, okey, media dapati groundnya berada di atas. Okey, kalau media ganti dengan 5 pun ke atas. Jadi, cuma bila media ganti, okey, ni dari atas tadi, bila ganti, dia akan lalu dekat ni. Kemudian dia akan turun. Okay, dia akan turun. Okay, sekejap, tak cantik lukisan ni. Okay. Okay. So, media lukis dulu. Okay, dia akan... Okay, dia macam tu. Okay, kita akan dapati nilai kat sini tadi, Medan dah bagi tahu nilai ni ialah 3. Dan yang kepalanya akan terus naik. Ekornya akan terus turun. Tapi tak boleh sentuh nombor 2. Okey, lepas siap kita kena label. Ini adalah fx sama dengan ln x tolak dengan 2. Untuk mendapatkan inverse, inverse, kita hanya perlu lipat pada paksi y sama dengan x. So, dia akan memetakan nilainya ke sebelah sini. Dia akan memetakan nilai ke sebelah sini. Macam tu. Okey, Medan lukis lagi sekali. Okey, dia akan memetakan ke situ, dia akan lalu dan ke situ. Okey, nilai dekat sini adalah 3 sebab dia pantulan saja. Kemudian kita kena tulis ini adalah fungsi songsang kita tadi sebagai eksponen kuasa x tambah dengan 2. Okey. So, daripada sini, Madam boleh cari domain dan juga range. Kita tahu dalam nota kita, domain F akan sama dengan range untuk F inverse. Okey, so, kita tengok domain. Domain untuk F tadi, dia tidak boleh sentuh nombor 2. Okey, nombor lain boleh. Okey, dia tak boleh sentuh nombor 2 dan ke atas. Okey, nombor negatif 2, nombor 2 tu tak boleh sentuh. Dan graf kita akan terus pergi ke positif x. So, domain dia 2 infinity. Bersamaan dengan range untuk graf warna hitam. Yang kedua, range untuk F akan sama dengan domain F inverse, iaitu negative infinity, infinity. Okey, selesai soalan 7B. Okey. Kita tengok 7C1. Okey, so sekarang ni dia bagi maklumat fx, g dia tak bagi, fungsi gubahan dia dah bagi. Okey, yang dia bagi fungsi gubahan f of g bersamaan dengan 2 ln x tolak 2. Okey, Madam follow je suami. Suami kata ln, ln g tolak 2 sama dengan 2 ln
X tolak 2. Okey. Kemudian di sini di sebelah kiri ln, di sebelah kanan ada perkali 2. Madam boleh tukar dia jadi ln G tolak 2 sama dengan ln, Madam bawa kuasa 2 tu jadi kuasa. Okey. So, dia dah sama. Ln sebelah kanan ada 1, belah kiri ada 1. Jadi, G tolak 2 sama dengan X tolak 2 kuasa 2. Madam tinggalkan G seorang-seorang di sebelah kiri. Fungsi Gx sama dengan X tolak 2 kuasa 2 tambah 2. Okey, ini adalah fungsi G. Next. Fungsi terakhir kita fx sama dengan ln x tolak 2. Kemudian dia suruh kita cari G. Okey, so sekarang soalan dah bagi fungsi gubahan G of f, dia bagi sebagai square root X tolak dengan 3 tambah dengan 2. Okey. So, dia suruh tanya G. Okey, kalau kita nak dapat dengan nilai G, senang saja. Kita akan memasukkan, okey, kita nak cari G sekarang ni, kita akan menggantikan tempat X ni dengan F inverse. Okey. So, sekarang ni kita dah ada ke belum F inverse? Belum, okey? Kita belum ada kan? Jadi, kita KIV sekejap. Yang ni kita cari sekejap. F of F inverse X sama dengan X. So, Madam ada ln tempat X tu kita ganti dengan isteri F inverse tolak 2 sama dengan X. Kita pindahkan ln ke sebelah sini, dia akan jadi E kuasa X. Jadi F inverse kita sebenarnya ialah E kuasa X tambah dengan 2. Iaitu adalah nilai F inverse. Kita ganti dekat sini sama dengan square root E kuasa X tambah 2. Kemudian baru ada tolak 3 tambah 2. Sama dengan, okey, so jawapannya sama dengan punca E kuasa X tolak 1 tambah dengan 2. Ini adalah nilai fungsi Gx. Okey, selesai soalan nombor 7 C2. Maka habislah soalan ulang kaji set yang ke-9. Okey, selamat mencuba dan semoga terus cemerlang. Sekian, terima kasih.